matlamat, hikmah, hukum, rukun, kategori-kategori yang diharamkan berkahwin, dan juga perkara yang boleh menjejaskan perkahwinan walaupun tidak berlaku pengubaran ataupun perceraian, tetapi ia boleh menjejaskan perkahwinan. Baik, dalam perkahwinan ni sudah tentulah kita akan mau mengenali apa dia perkahwinan dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, perkahwinan itu bermakna himpun, kumpul atau cantum. Itu di segi bahasanya. Ataupun dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Nikah, kan? Kahwin, no? Nikahun. Bahasa kita kahwin. Bahasa Arab nikahun. Bermakna lughatan dalam bahasa, kan? Dalam bahasa dengan arti jam'un, himpun. Itu maksud nakaha. Itu di segi bahasa, kan? Kalau kita belajar bahasa Arab. Macam kita lah, kan? Ada juga yang satu makna, perkataan dia banyak. Ada juga perkataan dia satu, makna dia banyak. Contoh duduk. Duduk kan dalam bahasa Arab, jalasa. Boleh juga qu'ud, qa'ada. Arti duduk juga sama. Banyak dia punya perkataan, tetapi makna satu. Yang ni, banyak dia punya, sebutan, bahasanya. Tapi makna dia satu. Itu dari segi bahasa, belum masuk pada istilah. Kita bilang limpang, kan? Baring, sama kan? Tapi perkataannya banyak, artinya sama, maksudnya sama. Itu dari segi bahasa. Tapi apa maksud limpang yang sebenar, apa maksud baring yang sebenar, mengikut kita punya adat, itu dari segi istilah. Dari segi perkahwinan ini pula, ta'rifnya, maksud konsep yang sebenar, istilah pada istilah, iaitulah perkahwinan yang menepati pada hukum syarak itu akad yang menghalalkan persetubuhan. Sebenarnya kan akad yang menghalalkan persetubuhan. Suatu perjanjian akad. Perikatan, akadun. Ikatan, simpulan, akdun ya. Akdun itu simpulan. Ain qafdal akad. Dalam masyarakat. Yang menghalalkan ikatan yang membolehkan, yang mengharuskan, menghalalkan persetubuhan. Akad itu pula bukan dengan main serah ataupun main komik lah, okey, bukan begitu, tapi dengan lafaz nikah, tazwij atau seumpamanya. Itu yang menepati maksud syarak. Itu adalah pengertian ataupun takrif kahwin pada istilah. Merupakan akad yang menghalalkan persetubuhan dengan lafaz, apa dia lafaz? Itu yang kita lafazkan, perkataan nikah, tazwij atau seumpamanya. Kahwin, itu maksudnya kan? Aku nikahkan engkau, aku tazwijkan engkau, aku kahwinkan engkau, seumpamanya. Baik, itu pada istilah. Pahamlah kita bahawa perkahwinan ini adalah satu yang diikat dengan lafaz. Ijab kabul lah. Tujuan perkahwinan, satu, tuntutan fitrah. Fitrah kita mau bersama, kasih sayang. Fitrah kita ni mau dibelai, mau disayang, dan sebab itu fitrah. Seperti mana Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, fitrah mereka tu sayang menyayangi, kan? Saling memiliki kebersamaan, itu fitrah kita, kan? Tidak ada orang modok seorang ni, tidak ada makhluk yang mau seorang, satu, kan? Dia mesti pasang fitrah, siang, malam. Binatang pun begitu, pokok-pokok pun begitu. Dia tidak akan satu, kan? Dia ada pasangan, itu fitrah. Jadi kita mengambil kefitrahan itu, mengambil fitrah itu sebagai satu tuntutan dalam kehidupan kita. Dan lain-lain lah, kan? Fitrah ni. Suka dipuji, suka dibelai, kan? Itu adalah tuntutan fitrah. Keinginan itu hawa, kan? Keinginan kita mau makan, mau minum, mau itu, mau ini dan sebagainya.
Keduanya yaitu sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW dan juga para nabi yang lain berkahwin. Walaupun ada nabi yang tidak berkahwin, ya, walaupun ada, tetapi kita ambil yang nabi terakhir, bermaksud kita juga mengiktiraf nabi-nabi yang lain. Itu sebagai sunnah ikutan. Sunnah ini ikutan, ya. Iktidaan, kita mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Sebahagian lah. Tidaklah bermakna orang yang tidak kahwin sampai pensiun, sampai tua, sampai mati, itu tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Tetapi ini salah satu. Dan tiganya yaitu mendapat zuriat. Kita kahwin ini tujuannya mau dapat zuriat. Lain kalau tidak dapat, ya. Sebab tadi menghalalkan persetubuhan. Kalau belum ada rezeki itu lain isu, lain cerita lah. Tetapi tujuan, di antara tujuan kita berkahwin ini yaitu mendapatkan zuriat. Tidak ada orang kahwin simpan di akuarium. Ada. Simpan dalam satu peti, terus tidak payahlah mau zuriat. Mau datang orang, ini aku punya bini, ini aku punya laki. Mana laki kau? Sana di almari kaca. Tapi kan itu tujuan perkawinan mesti dia bersama, tidur bersama, mandi bersama, makan bersama, dan segala-galanya. Tidak boleh dikongsi dengan orang lain, kan? Itu rahasia. Dan keempatnya itu menghindari maksiat. Sudah tentulah bahwa tujuan perkawinan ini kita menghindarkan maksiat. Maksiat apa? Maksiat kita punya hawa, keinginan. Keinginan kita, keinginan nafsu kita, keinginan mau sesuatu yang di luar batas hukum syarak, kan? Itu kita dapat hindar. Ada juga yang zaniyah ataupun zani yang muhsan ataupun yang sudah kawin, ada juga yang sudah kawin berlaku juga maksiat. Tetapi di antara tujuan perkawinan ini dapatlah mengurangkan risiko, menghindari maksiat. Tidaklah secara total, ya, berlaku juga. Yang penting kalau dia menjaga batas-batas syarak, hukum syarak, insyaAllah dia akan secara total ataupun mungkin sifar ataupun mungkin yang mengurangkan risiko daripada melakukan maksiat. Matlamat perkawinan ni ketenangan dalam surah Ar-Rum 21, boleh kita rujuk kepada Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ketenangan, ya. Ketenangan, sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddah, itu belas ihsan, rahmah, kasih sayang, ambil peduli, peduli istri, peduli suami, peduli anak-anak, peduli mertua, ibu bapa, ipar, duai, dan sebagainya, kan? Itu matlamat kita perkawinan. Dapat ketenangan, tenanglah jiwa, nak kacau, kan? Dah lagi mikir-mikir mau cari duit, semua itulah ini sebagainya, kan? Tentunya orang yang berkahwin ini dia akan mencari sumber-sumber yang baik. Dulu masa bujang, tidak berani dia mau kasih susu orang anak-anak sembarangan, kan? Tapi apabila sudah mempunyai anak, dia sudah kawin punya anak, dia berani untuk mencari sumber yang halal, memberikan ketenangan kepada anak, suami atau sebaliknya, memberikan kasih sayang, dengan batas syarak. Hikmahnya itulah memelihara kesucian keturunan. Dapatlah dipelihara kesucian keturunan yang dengan perkahwinan. Bayangkan saudari, kalau tidak berlaku perkahwinan, keturunan itu mau jadi apa, kan? Dari segi biologi, ya, kalau tidak berlaku akad dengan lafaz kawin tadi, kemudian dia bersetubuh ataupun berzina lah, kan, berprojek, dapat anak, kan? Anak memanglah biologi, kan? Darah daging, kan? Daripada persetubuhannya itu yang tidak sah, betul lah, kan? Tetapi dari segi hukum syarak dia meleset, dia terkeluar daripada hukum syarak, tidak sah. Maka ini boleh menjejaskan
kesucian keturunan tersebut, kan? Ini paling penting nih, hikmah perkawinan. Juga memelihara diri daripada melakukan perkara yang haram seperti zina. Ini dapat dielakkan. Sudah tentu apabila sudah kahwin, maka tidak berlakulah zina apabila dia bersetubuh dengan isteri dia yang sah, kan? Melainkan kalau tidak sah, maka lain kalau dia nak tahu, kan? Dia nak tahu. Wali tiba-tiba salah wali, kan? Sudah kahwin dapat anak atau sudah selepas nikah baru tahu, oh tidak sah pula. Itu lain cerita, kan? Tidak ada nama zina. Itu namanya mungkin ketidaktahuan, ya? Kejahilan ataupun bukan kebodohan tapi kejahilan ataupun tidak tahu, kan? Bukanlah berlaku zina tetapi mungkin dia menjadi syubhah, kan? Itu lain isu lah, lain isu. Tapi kalau sah, tak masalah, maka terhindarlah dia berzina dengan pasangannya itu tadi. Oke, ketiga, hikmahnya kawin ini dapat membentuk keluarga sakinah dan menyusun masyarakat solehah. Kemudian menghubungkan silaturahim. Hikmahnya, kan? Kita dapat keluarga baru, kita dapat ibu bapak yang baru, kalau kawin dengan pasangan kita, bertualah adik-beradik baru, yaitu ipar duai. Anak buah pun, oh sebelah istri ada anak buahnya, anak buah kita juga. Sebelah suami ada anak. Itu menghubungkan silaturahim. Silaturahim istri, silaturahim kita, maknanya satu rahim dengan adik-beradik kita semua ini dapat dihubungkan. Apa kan? Dia paham. Oke. Kemudian hukum nikah ini 5. Sama dengan hukum-hukum yang lain. Mau salat pun sama juga. Ambil bersuci pun sama, 5 nih, kan? Dia tidak terus ampai-ampai lah, gitu lah bahasa kita. Ampai-ampai lah, confirm lah, wajib. Tidak boleh begitu, kan? Apa hukum kawin? Apa hukum nikah ini? Wajib. Kalau kita bilang wajib, kan, katanya wajib, berdosa lah kalau kita tidak kawin. Situ pula. Kalau kita bilang haram kawin, maka tidak bolehlah kita kawin, bujang terus, single terus sampai mati. Dia ikut keadaan. Ketika mana wajib? Ketika dia berkemampuan untuk berkahwin, dari segi nafkah, dan berkemampuan untuk berlaku adil kepada pasangan istri. Dan dia ada pasangan, kan? Dia ada pasangan sudah, kan? Ada calon lah, ada calon yang sesuai. Dan apabila dia tidak berkahwin, dia boleh berlaku zina, berzina dengan perempuan itu, maka ketika itu wajib hukumnya untuk dia berkahwin. Dia letak begitu. Bukan terus-terus bilang wajib, kan? Bukan mandatory, tetapi dia satu yang mengikut apa suasana, apa keadaan. Lihat pada keadaan. Haram kawin, memang haram. Kalau dia tidak berlaku adil, ada niat untuk tidak berlaku adil untuk menzalimi, ya. Maksudnya menzalimi. Lawan adil itu zalim lah. Dia menzalimi kepada istrinya, menzalimi kepada suaminya mungkin selepas kawin. Dan langsung tidak dapat memberikan confirm lah, tidak dapatlah langsung, tidak boleh bagi nafkah. Dan ketika itu haram untuk dia berkawin, ataupun boleh jatuh makruh dan sampai jatuh haram. Ada juga situasi, keadaan, suasananya, dia pasangannya itu adik-beradik, sama adik-beradik kaum kerabatnya, adik-beradik kandung, ataupun susuan. Maka ketika itu hukumnya haram untuk dia berkahwin dengan pasangan tersebut. Begitulah seterusnya, kan, mengikut keadaan. Oke, saya naik. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah ini ada 5 perkara. Rukun ini dia adalah sebagian daripada perkawinan, kan? Rukun sembahyang, contohnya. Rukun sembahyang ketika kita sembahyang tuh, Allahu Akbar. Perbuatan dalam salat tuh, perkataan dalam salat itu dan perbuatan dalam salat itu namanya rukun. Okay? Begitu juga dengan akad nikah, mesti ada 5 nih, kan? Mesti ada 5.
tak boleh kurang. Mau tambah-tambah pun tak boleh. Rukun negara, kita menjadi warga negara. Apa rukun negara kita? Ada 5 juga. Sekian-sekian. Rukun Islam, dia ada rukunnya. Sebagai seorang Islam, kena ada satu persatu kan, 5 perkara itu. Maka menjadilah dia sebagai orang Islam. Apabila dia mengucap kalimat syahadat, menjadilah. Apabila dia lengkapi 5 ni, maka sah. Apa tu? Suami isteri itu, lelaki dan perempuan itu menjadi suami dan isteri yang sah mengikuti hukum syarak dalam takrifan tadi. Pertama, mesti ada pengantin lelaki. Pengantin. Kalau dia bilang jin lelaki, tidak boleh. Lelaki ini maksudnya manusia. Ini hukum bagi manusia, bukan pada makhluk lain. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, bapa kepada perempuan, saksi, 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut, majlis tersebut, dan juga lafaz, ijab dan kabul. Ijab ni, kalau bahasa Brunei takut, bukan itu kan. Ijab ni iaitu lafaz daripada wali ataupun wakil wali, wakalah, juru nikah. Dan kabul iaitu penerimaan, kabul. Kabul bukan Afghanistan, tapi kabul penerimaan daripada bakal suami ataupun pengantin lelaki itu kabul. Aku terima tu kabul. Qabil tu bahasa Arab kan kabul. Ijab pun bahasa Arab. Kita tengok satu persatu kan syarat pengantin. Syarat pengantin lelaki ni Islam. Kemudian lelaki lah. Bukan dia muskil ataupun kalau dia pondan sekalipun dia memang lelaki lah kan. Nama dia Fulan bin Fulan. Walaupun nama samarannya Ayu ataupun Siti ataupun Ana kan, tapi namanya Fulan bin Fulan dalam isi pengumpulan dan alatnya pun Fulan, bukan Fulana. Itu mesti syaratnya. Jangan nama dia Fulan bin Fulan ataupun Ahmad bin Ahmad, tapi dia punya alat perempuan. Itu tidak jadi itu kan. Perempuan pergi lelaki pula. Rambut pendek semua. Maksud dia begitu kan. Dan khususnya memang lelaki yang tersebut. Contohnya, Fulan bin Fulan ni orang yang atas nama dia. Kan? Orang yang sama. Atas dirinya itu sendiri kan. Bukan nama lain, orang yang lain. Ketiga, yaitu tidak mempunyai 4 orang isteri yang sah dalam satu masa. Ni Kalut ni kan. Ini Lahab sebenarnya kalau begini kan. Kamahak ni. Suruh 4 isteri saja. Dia mau tambah lagi 1. Nah, boleh dia jadi pengantin. Gugur syarat dia jadi pengantin lelaki. Sebab kenapa? Istrinya sudah cukup kota. Sudah ada 4 orang isteri yang tidak boleh lagi kahwin. Melainkan apabila berlaku pembubaran atau perceraian, hidup atau mati barulah kan dia boleh bergelar seorang pengantin lelaki. Andai kata kan, itu sebagai andaian saya jikalau. 4. Bukan mahram kepada pengantin perempuan, bukan adik-beradik ataupun adik-beradik susuan. 5. Yaitu bukan dalam ihram. Selepas ihram tak masalah. Pak, aku mau kahwin di Mekah. Siap sudah lengkap sudah apa di kemana semua. Aku mau kahwin boleh. Mau kahwin di Madinah tak boleh mereka. Tapi jangan time ihram. Kan? Apa time ihram ni memakai niat, kemudian memakai ihram. Ketika itu yang tak boleh tawaf. Belum habis lagi mana kan? Lepas tawaf dia pergi sa'i. Sebelum masa selepas dia sa'i, belum dia talul gunting rambut, dia pergi nikah. Itu tak boleh kan? Maka gugur syarat sebagai seorang pengantin. Tak boleh, tak sah. Dia mesti selesai ihram. Lalu ini gunting, bukakan ihram, pakai baju biasa, boleh nikah. Kan? Itu di Mekah lah. Kalau tempat lain tak ada ihram. Kenapa kau tidak jadi kahwin dari? Kau tengok baju apa ni, pakai kain ihram apa ni? Tapi di kekeh. Bila masa dia mau tawaf, sa'i di mana kan? Sudah jadi itu khusus yang di Mekah saja. Tapi boleh di Mekah pun. Yang penting selepas ihram.
Kemudian yang keenam, kerana bukan dipaksa, rela sendiri kan, kerelaan sendiri bukan dipaksa. Begitu juga dengan perempuan Islam, dia mesti Islam. Ya, kalau dia bukan Islam, dia kena convert kan, dia kena revert ataupun convert lah kan. Dia memeluk agama Islam dengan rukun Islam itulah mengucap kalimat syahadah dan sebagainya. Kedua, wanita, mesti wanita. Tak boleh laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh kan. Bukan mahram, sama tadi, bukan isteri orang atau dalam iddah. Kalau dia masih isteri orang, janganlah berangan-angan untuk jadi pengantin. Nanti dikipas-kipas, time-time di pelamin, tahu-tahu datang lakinya. Sebab belum habis iddah. Ataupun tak bercerai pun. Berlaku? Tak berlaku kan? Berlaku. Di mana? Di Sabah. Berlaku sama kita kan, negeri kita. Ada nih kan? Tapi sekarang, walaupun berlaku, teropot no akalnya kan, kedapatan juga sebab kita online sekarang kan, kita mohon saja, sudah bersuami. Kita mohon saja lelaki itu, sudah beristri. Kan, mohon poligami. Poligaminya penuh, 4 orang istri. Tolak, tidak dapat diluluskan. Kalau diluluskan tu masalah. Kalau dapat diluluskan tu masalah. Masalah A, B, C. Kan? Mungkin adalah kan benda-benda yang tak baik itu kan. Baik, kemudian pecah amanah dan sebagainya. Bukan dalam ihram sama dan tidak dipaksa kerana sendiri. Kriteria pula masih dalam kategori rukun yang pertama, iaitu apa tu? Ganti lelaki ataupun lelaki lah kan. Rukun pertama. Itu punya kriteria. Iaitulah menghayati agama, mampu memimpin keluarga, memiliki akhlak mulia, berkemampuan keturunan yang baik, sekufu, sepadan. Semua ni dari kita lah, kan? Pasangan tu lah. Si kawan tu kan. Kalau perempuan, dia akan tengok ni, ciri-ciri pilihannya pengantin lelaki ni daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-1085. Utama, hayati agama. Boleh tahu lah bahkan, lelaki ni boleh menghayati agama dari segi jaga aurat, jaga pergaulan sosial, jaga tutur kata, itu menghayati agama. Sebab agama menuntun ke arah tu. Jaga kata-kata, jaga dia punya SMS, jaga yang apa yang dia send gambar sama kita kan, lelaki itulah. Bagi perempuan dia melihat situ kan, orang ni sembahyang, bukan dari segi tengok dia punya kopiah, dia punya songkok, dia punya dahi hitam, dia punya janggut kan, dia punya serban, dia punya apa ni, selempang, dia punya baju jubah, baju Melayu, bukan itu kan. Kalau dia menepati hukum syarak, tutup aurat dan menjaga tata susila apa yang disyaratkan oleh agama, itu orang yang dapat mengerti agama. Katanya dia punya penulisan antara SMS sama kita kan, nampak situ lah, nampak situ. 80 ke 90%, mungkin 80 ataupun 70 ke 80 itu adalah kita punya penelitian ciri-ciri atau kriteria calon pengantin lelaki. Bagi perempuan lah kan, dia melihat. Selebihnya tu mana? 10, 20, 30% tu ibu bapa, kawan-kawan kita, rakan sebaya kita, ataupun guru-guru kita boleh tanya, channel ni bagus, dia mampu memimpin keluarga apa ni kan. Sebab nak nampak di wajah kita ni kadang-kadang lakonan saja kan, Oscar. Tapi yang sebenar tu apa yang berlaku, yang hakiki tu kan. Memiliki akhlak mulia ni, tengok macam mana kan, boleh kita tanya orang lain. Keturunan yang baik dan sebagainya. Kuku ni, kita bilang, dia ni besar, kita ni kecil. Perempuan ni cakap, bilang besar, lelaki itu 6 sama aku. Jauh, betul. Tingginya 10 kaki, aku baru 5 kaki. Lebih. Kan? Itu dari segi, jasmani kan? Dari segi rohani, dari segi keturunan kan, mungkin ada beza dan sebagainya. Tapi dari kita lah mula-mula, dan barulah minta pandangan-pandangan ataupun talian hayat daripada keluarga yang terdekat, ibu bapa, keluarga, kemudian rakan-rakan ataupun guru kita kan. Begitu juga kriteria calon pengantin perempuan. Agama,
Seperti mana dalam riwayat Bukhari juga dalam hadis yang ke-5090, agama itu akan letak di atas. Berbanding keturunan, rupa paras cantik dan berharta ni kan. Itu semuanya nilai abstrak yang mana kita memilih dalam 70 ke 90% bukanlah 100%, dan selebihnya mungkin boleh tanya pandangan orang selain daripada diri itu sendiri. Kita mau tengok cantik ni kan, contohnya kan, rupa paras cantik. Bagi kita cantik, okey. Mungkin ada di luar sana yang 10% tu dia bilang, dah cantik betul perempuan doh. Oh ni handsome, perempuan tu dah cantik, enam semua orang kan. Tapi bagi kita cantik. Itu nilai yang macam mana dari kita kan. Walaupun ada orang cakap dia cantik, ada juga orang bilang cantik, ya dia cantik bagi dia. Kan ada begitu. Apapun semua tu agama lah yang patut kita utamakan kan. Kalau kamu mau cari cantik, cantiklah kau dapat. Kalau kamu mau cari keturunan baiklah kau dapat, mungkin. Tapi yang lain tak. Kan? Yang lain tidak mungkin. Tapi kalau kita dapat mencari orang yang menghayati agama pasangan kita ni, kita akan dapat keturunan yang baik, kan? Anak cucu kita ni baik-baik. Kemudian rupa paras pun akan jadi indah, cantik, senang dipandang, selalu berkaut mengambil wudu lah kan. Selalu bersuci, kosmetiknya dengan air wudu kan. Dan dia juga berharta sebab dia menghayati agama. Dia dapat menjaga harta suami, sebaliknya dia dapat menjaga harta isteri, kan, amanahnya, sebab dia menghayati agama. Ada orang beragama tapi tidak dapat menghayati. Nah, ini maksudnya kan, fazfar bidzatiddin taribat yadaka. Maknanya orang kita pilih yang beragama itu, dia akan dapat menyelamatkan kan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey. Itu laki dan perempuan. Yang ketiga wali. Wali ni pula rukun yang ketiga wali. Dia ada kategori dia mujbir, bukan mujbir dan wali hakim. Kalau mujbir, iaitu wali yang terdekat. Wali akrab. Akrab ni qaribah. Kan? Bahasa Arab lah akrab ni. Akrab ni dekat. Rakan karib kita bilang kan. Dalam bahasa Arab qaribun, dekat. Rakan yang rapat lah karib ni. Bahasa Melayu kita tu bahasa Arab ni apa? Cuma sebutan saya karib. Dalam bahasa Arab qaribun. Kan? Bila akrab maknanya terlebih dekat. Bersangatlah dekat. Iaitu siapa? Bapa. Kan selepas anak ni bapa ke atas dan ke atas iaitu datuk. Itu namanya wali mujbir. Paling dekat kan ya, senang gitu. Yang bukan dekat ni, yang bukan mujbir ni, selepas daripada selepas daripada bapa dan juga datuk. Kan? Adik-beradiknya apa semua. Kan? Ini adalah wali nasab disebut kan. Ini wali ataupun juga dikenal sebagai wali abad. Kemudian ketiganya wali hakim. Wali hakim ni apabila ketiadaan wali yang disebut di atas, yaitu mujbir dan bukan mujbir, ataupun wali akrab dan wali abad. Pergi wali hakim. Ataupun mungkin tidak sataraf, orang baru masuk Islam, tiada keluarga yang muslim sebelah bapa dah, maka itu disebut wali hakim. 3, 4, belum syarat wali. Rukun masih dalam rukun yang ketiga iaitu wali. Syarat jadi wali ni iaitulah dia beragama Islam. Bapa kita, datuk kita atau mesti beragama Islam. Ayah kepada perempuan atau datuk nenek lelaki kepada perempuan mesti beragama Islam. Kalau sekiranya ada non-Muslim, dia convert tu perempuan, bapa dia belum convert, belum lagi masuk Islam, maka tidak boleh gugur syarat dia menjadi wali. Tidak boleh jadi wali lah. Gitu kan. Kemudian dia mesti laki. Sebelah bapa, tidak boleh ibu dia jadi wali. Ataupun adik-beradik, perempuan. Si perempuan ni, Fatimah ni mau kahwin, yang kasih wali, siapa ni? Siti, adik dia. Adik si Fatimah. Tidak boleh. Mesti laki.
syaratnya kan. Kemudian baligh. Adakah bapa sama datuk belum balik? Tidak, ini syaratnya kepada wali yang jauh tadi kan, yaitu adik-beradik laki dia. Fatimah mau kahwin, bapa dah ada, datuk dah ada, ataupun Islam, tiba-tiba adik laki dia Muslim atau adik laki dia masih ada, tetapi belum balik, maka gugur syarat wali. Baru darjah 5, darjah 6. Tak boleh kau paksa, walaupun darjah 6 ni pandai sana ni kan. Tingkatan 1 belum balik. Ada yang belum balik kan, yang 1. Walaupun dia pandai mengaji, dia pandai menikahkan, kan, dia ajar sekejap saja. Sekarang ni semua segera cepat kan, semua fast, pasport, semua cepat kan. Kemudian yang keempat, sempurna akal, jangan yang gila. Kemudian merdeka, ini dalam masalah ni ya. Semua kita ni merdeka, belum ada lagi hamba, saya hamba abdi ataupun hamba mukatab dan sebagainya, sebab tidak berlaku peperangan yang berlaku antara Islam dan tidak, seperti zaman-zaman dahulu. Adil, tidak fasik, yaitu ataupun tidak zalim, dan mengekalkan dosa-dosa kecil. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dia zalim, menzalimi orang dan sebagainya. Ini adalah syarat-syarat dari wali. Sebab tu sebelum bapa bapa menikahkan anak perempuannya tu, nak banyakkan istighfar kan. Kemudian seterusnya iaitu tidak dipaksa. Kita tarik tu wali paksa untuk kasih nikah. Kemudian bukan dalam ihram, sama macam tadi, tidak safih. Safih ini tidak bodoh. Macam mana dia mau memahami ayat-ayat, lafaz-lafaz ijab, memahami maksud perkahwinan tu, jangan begitu kan. Terutamanya wali-wali inilah, wali selain para bapa. Bapa tentunya tidak safih lah. Okay. Ini susunan tertib wali, masih dalam wali ya. Merah tu pengantin perempuan, laki tak perlu wali, perempuan. Yang warna biru tu susunan, ikut nombor. Warna biru itulah wali dan mengikut nombor yang priority, 1 sampai 26. Tiada ni semua, pergi 27, iaitu wali hakim, wali raja itu. Wali raja atau wali hakim. Wali raja sebab kita punya WDP Agung lah, yang di Pertuan Agung, yang melantik di kalangan dewi-dewi Muslim yang ada di negeri Sabah ini sebagai wali raja ataupun wali hakim. Apa tujuannya? Jikalau ketiadaan wali-wali, 26 wali. Tidak termasuklah wali 9 ataupun wali songo. Ini wali yang keturunan pengantin perempuan saja, sebelah bapa. Okay. Nombor 1, bapa. Perempuan merah bin biru nomor 1 binti. 1 biru bin 2 biru. Gitu ya. Letaklah nama situ, nama kamu perempuan warna merah. Bapak kamu nomor 1, letak nomor 2 tu amatu. Kan? Nomor 3 seibu sebapak. Penjelasannya ada slide selepas ni kan. Nada adik-beradik nomor 3 tu yang balik, tiada, lelaki bukan perempuan, Islam kan. Nomor 3 tu adik-beradik perempuan binti 1, 3 tu bin 1, mamaknya sama. Itu boleh jadi wali, disebut wali abad. Kemudian kalau itu 3 tiada, pergi nomor 4, yaitu bin juga 1, tetapi ibunya lain dengan ibu perempuan. Sebab nomor 1 bapak tu ada 2 orang isteri. Sini ya. 1 sampai 26 tadi. Bapak, datuk, nomor 2 datuk, nomor 3 sudah mengikut susunannya. Okay. Sampai 26 anak lelaki kepada anak lelaki moyang saudara sebapak, jauhnya sudah. Baru kalau ada baru pergi wali hakim. Kita ni paling-paling pun sampai nomor 4 lah. Kan? Nomor 4 pun tak ada kita kan. Sebab bapak dia seorang isteri dia. Terus nomor 4 pergi nomor 5. Nomor 6 pun tak ada. Nomor 5. Biasa begitulah kita. Yang selebih-lebih itu kadang-kadang tak ada sudah pergi wali hakim.
Tidak mesti cari juga kan, kalau tidak ada, carilah. Tapi kalau tidak ada, pergi wali hakim. Cari juga, maksudnya. Oke, sebab kenapa pindah wali? Masih rukun yang ketiga tentang wali ya. Sebab berpindah wali ini yaitulah kafir atau murtad. Kalau dia murtad, keluar agama, wali itu, maka gugurlah di wali. Siapa yang mengesahkan kemurtadannya, kekafirannya? Bukan kita punya jiran, bukan babu-babu, maci-maci. Kita cerita di pasar, murtad tuh beliau, nauzubillah. Contoh ya, kita pergi tamu, kawin minggu depan, minggu ini pergi tamu, buka surat tamuan, sekali kita sama jumpa, bilangnya dang, bapakmu murtad sudah. Anda boleh pakai kan? Tidak boleh pakai. Kemurtadan, untuk status kemurtadan, itu disahkan oleh yang berbilang kuasa, itu mahkamah. Kan, mahkamah syariah lah, terutamanya. Tidak ada lagi kan? Belum ada lagi. Mudah-mudahan tidak ada lah. Mudah-mudahan tidak ada. Kan? Yang berlaku murtad kan? Kita sangat baik salah pada umat Islam di Malaysia ni. Baik. Kedua, tidak sempurna akal. Tidak sempurna akal. Jangan yang gila, yang sot-sot terlimbuk kan? Itu janganlah dibagi jadi wali. Itu boleh berpindah lah kalau ada begitu kan. Kalau dia sot saya gila, daripada boleh sim-sim, apa tu? Bukit Padang. Dulu di Bukit Sim-Sim kan, pindah pergi Bukit Padang. Tidak sempurna akalnya, gila, maka pindahlah wali itu. Nauzubillah min dzalik. Bapak dia gila, pindah pergi datuk. Datuk tidak ada, pergi adik-beradik. Adik-beradik pun shot juga gila. Pindahlah pergi. Nombor 4 tadi itu adik-beradik yang sebapa. Kan? Kemudian tidak ada lah, itu tidak ada, pindahlah pergi anak buahnya. Kan? Anak buah adik-beradik, seibu sebapa. Kemudian belum balik. Kalau belum balik pun pindah, itu sebabnya. Ketiga, fasik. Yang rosak, yang tidak adil maksudnya. Fasik ni memanglah pemabuk lah dia kan, rosak kan. Maka boleh pindah lah, boleh kan, sebab-sebabnya kematian wali atau juga sebab antara pindahan wali. Ada beliau dah tiba-tiba dalam surat atau dia mohon dalam borah wali hakim. Kena tengoklah sebabnya ya. Boleh jadikan tak? Okay. Kemudian syarat saksi habis 3. Yang keempat yaitu saksi. Saksi ini pastilah Islam, sempurna akal, yang gila, balik sampai umur, maksudnya lelaki, boleh perempuan. Bondan pun janganlah kan. Bagus bagi yang lelaki tulen. Boleh mendengar, jangan yang bongol. Barak jongo sama bongol kan. Kalau orang bajau sama, dia bilang bongol, tuli. Jangan tuli. Tidak mendengar lafaz saksi. Boleh melihat suasana ataupun majlis tersebut, jangan yang buta. Faham lafaz ijab dan kabul. Dia kena faham. Aku terima nikahnya. Ditanya saksi, apa kamu cakap tadi itu? Tidak ada faham. Ulang balik. Kalau langsung dah faham, itu namanya dia tu tidak boleh mendengar mungkin. Ataupun dia ni sot-sot lah bukan. Kemudian tidak ditentukan menjadi wali. Dia bukan wali. Janganlah tetap menjadi saksi kan. Kemudian yang terakhir yaitu adil. Akhir sekali yang kelima yaitu ijab dan kabul. Katlah ijab kabul ni ada berapa sini, 8 dia punya syarat-syarat. Pertama yaitulah lafaz ijab, itu daripada bapa tu wali ataupun juru nikah yang diwakilkan oleh bapa dengan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahannya. Itu mesti kan syaratnya. Aku nikahkan engkau, aku nikahkan engkau kan. Uzawwi juga, aku tazwijkan engkau, ataupun terjemahannya dalam bahasa Melayu kita apa? Aku kahwinkan engkau. Kalaulah pasangkan engkau tu
bahasa kita maksudnya nikah, nggak masalah. Aku pasangkan, tapi jarang ada mana lain, gitu kan? Aku pasangkan kau kasut tuh mungkin lah, tapi kalau aku pasangkan kau dengan anakku, itu nggak jadi kan? Mesti dengan terjemahan nikah tazwij itu terjemahannya kita kawin lah. Kalau dalam bahasa orang lain lain lah kan? Dalam bahasa orang lain kita cuma kawin. Guna lafaz yang biasa kita gunakan itu bermaksud nikah ataupun tazwij. Kedua, lafaz akad tidak mengandungi ta'liq. Tidak ada syarat pergantungan, kan? Itu tidak ada lafaz akadnya. Di antara ijab dan kabul pun sama-sama kan, tidak ada ta'liq. Aku nikahkan engkau dengan syarat, anda boleh gitu kan? Dengan syarat 4 biji tayar 4-wheel drive, anda boleh gitu. Kalau ada bang mas kawin 4 biji tayar, kenapa 4 biji rim, sport rim, JJ8 kali lah kan ini mas kawin ada, mas kawin dengan rim ada, tapi taklik tuh begitu dengan syarat jangan. Lafaz akad tidak mengandungi batas waktu. Ketika itu nikah, ketika itu lah. Jadi kan, aku nikahkan kau hari ini, contoh nih, hari ini kan, aku nikahkan kau dengan anakku, sehingga bulan Ramadan, ngatai kita kan, sampai Ramadan habis, tidak boleh ijab kabul begitu. Lafaz kabul nih, yang dari para pengantin laki hendaklah mengandungi lafaz terima nikah. Apabila sudah ijab ataupun wali juru nikah habis bercakap, kan? Aku nikahkan engkau siano dengan mas kawinnya, mesti ada pengantin laki ini bercakap aku terima nikahnya, kan? Aku terima nikah sekian-sekian. Mesti ada lafaz terima. Jangan bilang habisnya wali gitu terus dia bilang terima kasih. Tidak jadi, mesti terima nikah. Terima kasih lah jadi. 5. Lafaz kabul hendaklah disebut nama perempuan atau ganti nama. Perempuan lah. Kalau Siti binti Awang, itu sebut Siti binti Awang. Siti binti Ahmad, Muhammad ke apa, Ismail ke, ataupun ganti nama mana? Aku terima nikahnya, qabil tu nikahaha dalam bahasa Arab kan. Aku terima nikahnya, maksud yang nya tu kembali kepada dhamir ataupun ganti nama kembali kepada perempuan yang disebut oleh bapa wali ataupun wali-wali mana wakil daripada yang mengawinkan perempuan tersebut. Ya. 6. Lafaz ijab dan kabul hendaklah berturut-turut, tidak diselangi dengan perkataan yang lain atau diam yang lama antara ijab dan kabul. Aku terima sekian-sekian, relax, lu bercerita isap-isap sigup, minum kopi dulu, barulah aku terima nikahnya. Anda jadi gitu kan? Kena selalu. Orang Kelantan bilang selalu. Bukan hari-hari. Maksud orang Kelantan tuh selalu tuh kena terus. Terus kan? Bahasa kita di sini apa? Terus direct ataupun direct terus. 2 kali double dia bercakap kan? Sudah 2 kali double lagi. Maknanya tidak diselangi dengan masa yang begitu lama. 7. Hendaklah berkelayakan orang yang melafazkan ijab dan kabul itu serta saksi semua sekali sehingga selesai akad. Karena kekal. Kena ada di situ semua. Belum habis lagi, belum pupus lagi kabul, pengantin laki bercakap, saksi sudah lari. Kan? Saksi sudah lari. Dia mesti ada di situ. 8. Lafaz ijab dan kabul didengar dan dipahami oleh 2 orang saksi. Mesti dengar dan paham. Jangan dia tak paham atau buat tak paham. Itu boleh menjejaskan perkawinan. Sebab ia adalah rukun. Dan syarat menjadi saksi itu kena paham dan dengar. Dengar dan paham. Saksi kena pasang telinga betul-betul dan dengar. Perkataan tu kalau dia rasa saksi, ulang lagi bagus. Jangan kita bangga dengan one kick kita punya kabul tu kan. One kick, hebat, tepuk tangan. Yes, hore. Ditayanglah di medsos. Tapi sebenarnya pastikan perkataan ataupun lafaz ijab atau utamanya kabul itu didengar dan difahami oleh saksi. Itu yang paling penting. Orang lain tak dengar nak apa. Saksi itu yang penting kan. Okey.
Kategori mahram dan sebab. Kategori mahram ni haram sementara sebab perkawinan. Yang selama-lama ni sebab keturunan. Daripada kita lah. Kan? Daripada perempuan, kalau lelaki, kalau dia perempuan, daripada lelaki dia tak boleh kahwin. Haram lah tu kan. Itu mahram disebut. Dan juga susuan. Mau pasti keturunan, IC lah. Bapa kita lah beritahu ni, adik kau ni aku. Kan? Susuan ni, itu juga orang tua kita yang akan cerita. Kalau ada orang tua, mungkin ada kita punya makcik-makcik, babu kita, tangga-tangga pakcik kita beritahu, ini sukupnya susuan. Jangan kahwin. Terpisah sudah jauh. Satu di Kudat, satu di KK. Sudah besar baru jumpa. Kan? Orang tua lah main peranan yang kenal. Ini susuanmu nih dulu. Nyusul sama beliau. Kan? Sama ibu. So, kita bukan ada akad pengenalan susuan nih. Kan? Untuk pastikan nih, betul-betul kenal nih. Nah, apa nih tanyakan orang tua kita. Kalau ada kaitan keluarga tuh, mungkin juga jiran dulu kan, jiran menyusul sama ibu kita sama-sama menyusul. Ini perempuan sama kita laki, dia perempuan ini menyusul sama ibu kita. Maka itu haram selama-lamanya. Akhir sekali tentang perkawinannya itu perkara-perkara yang menjejaskan perkawinan. Zihar dan ilah, dua. Dia tidak jatuh talak, tetapi menjejaskan perkawinan kita, boleh jadi berdosa dan boleh jadi haram dan berdosa. Bukan boleh jadi haram perkara ini berlaku hukumnya dan berdosa. Kan? Yalah, kalau haram dosa lah. Dan tidak boleh kita sentuh. Apa dia? Zihar. Selepas berlaku zihar, yaitu menyamakan salah satu anggota istrinya dengan ibunya, ibu suami kan, nyatu pada suami, atau mahram suami sehingga haram suami tersebut menyetubuhi istrinya. Sampai begitu kan, sudahlah berdosa buat benda ni, kita zihar istri kita, kemudian haram pula kita bersetubuh dengan istri kita, padahal kita sudah nikah. Oh, tidak boleh. Kenapa? Kalau datang haid, enggak. Tapi abang tadi sudah kasih zihar aku. Kena ingat dah, hati. Sama aku punya dagu ni, sama aku punya tulang belakang ni sama beliau, sama mama aku, bilang si suami. Jadi, maka berlakulah zihar di situ kan. Kasih sama lah sama pelakon, okey kan. Tumitku ni macam Era Fazira. Okey kan? Jangan kau sama beliau. Ataupun mahram, suami. Ini sama. Kalau berlaku begitu, caranya kena bayar denda kafarah mengikut tertib. Apa denda dan kafarah ni? Yaitulah, satu, memerdekakan seorang hamba muslim. Ada sudah kan? Hamba sekarang ni, hamba saya atau hamba mukatab dan sebagainya ni. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup? Kita puasa Isnin Khamis ataupun 3 bulan sekali pun payah. Yang setahun sekali pun payah apa? Setiap tahun ada saja kes orang tak puasa di khalayak ramai, makan di khalayak ramai. Kan? Setiap tahun yang kita buat operasi. Tak boleh tangkap nih. Tapi kita akan operasi juga. Kita bagi runding cara, kita bagi dia peringatan, ya. Dan buat siasatan boleh didenda 500, tidak lebih kan. Bukan kes tanggapan, bukan boleh kita cukup terus nih, orang dah puasa nih kan, sikit undang-undang. Jadi biasanya kita ambil siasatan kan. Banyak tuh setiap tahun. Itu yang setahun, yang bermusim setahun sekali pun bayar akan puasa. Apalagi mau puasa 2 bulan turut-turut, sebab 2 bulan turut-turut nih, kita puasa hari ini, besok lusa tanpa ada mangkir. Kan? Sampai 7 hari, kalau dia sungkai, hari ke-8, kena ulang balik 1. Susah nih kan, yang main-main zihar nih. Kalau nak mampu, ikut tertibnya, nomor 3 lah. Biasa orang ambil yang nomor 3 kan, memberi makan 60 orang miskin, secupak seorang. Cupak macam mana? 1 gantang 4 cupak. 1 gantang, kita punya beras yang dimakan oleh orang Sabah yang pandai masak nasi nih, 1 gantang 7 ringgit. Okey. 7 ringgit
bagi 4 lah. Nah, RM1 lebih lah, lebih kurang. Bagilah RM2 1 cupang. Bagi makan semua orang, 60 orang miskin. Okey, bagi makan 60 cupak seorang. Seorang RM2, seorang RM2, 26, RM120. Nah, bagi makan kan. Okey. Itu zihar. Ayatnya pada surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Itu ayat tentang zihar. Okay. Ayat tentang zihar, Mujadalah 3 dan 4 itu dalil sumber hujah kita bahwa zihar ini diharamkan. Ila pula iaitu sumpah suami untuk tidak, jangan lakukanlah ziharnya. Sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan kelamin dengan istrinya dalam masa 4 bulan atau lebih, hukumnya haram. Ini sama juga nih ya. Sudah nikah, dia bersumpah suami ini. Aku nak mau berprojek ataupun bersetubuh sama istri aku selama 4 bulan. Aku mau simpan di akuarium, bagus-bagus sana, siap makan apa semua. Siap sumpah. Maka itu adalah sumpah ilah. Wallahi wa billahi wa tallahi, kan memang sumpah dan disahkan oleh qadhi, maka hukumnya haram. Janganlah bersumpah. Bagus sikit abang, abang berjanji untuk setia. Kan? Itu lagi bagus kan? Abang berjanji akan menjaga dirimu. Okey? Tak payahlah bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Laut api pun aku renangi, kau percayalah. Janganlah kan? Apalagi kalau benda-benda begini, bersumpah untuk tidak melakukan hubungan kelamin dengan istrinya selama 4 bulan. Itu parah betul orang ni gini. Ada jenis begini kan? Kalau dia mau betul-betul mau pastikan bahawa tiada kandungan lain, mungkin kan? Tapi haram hukumnya. Kalau berlaku begini, maka kafarah akan dilalui oleh sang suami memberi makan pada 10 orang miskin, atau memilih memberi pakaian pada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba muslim, atau berpuasa selama 3 hari. Biasa orang ambil nombor 1 atau nombor 2 lah kan. Dalilnya iaitulah surah Al-Maidah ayat 89 menunjukkan bahawa haramnya apabila disumpah untuk tidak melakukan persetubuhan dengan istri selama 4 bulan. Dia bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, aku tidak akan bersetubuh ataupun hubungan kelamin dengan istriku selama 4 bulan. Itu tidak boleh. Kandungan tentang pembubaran, habis tentang perkahwinan. Pembubaran pula iaitu kita akan berbicarakan tentang faktor pembubaran, jenis-jenis pembubaran, prosedur pembubaran, implikasi, kesan-kesan dan juga penalti. 1. Faktor pembubaran perkahwinan. Apa dia faktornya? Kurang penghayatan agama. Ini banyak kajian ya. Bukan dibuat-buat nih. Tapi memang ada kajian dan ada faktanya, ada asasnya lah. Dimasukkan nih sebagai faktor berlakunya perceraian. Mungkin tak sembahyang, melengah-lengahkan ibadat, agama lah kan, jaga kesucian, kebersihan, mandi wajib dia jaga macam mana. Ada orang tak boleh mandi wajib, tak pandai. Nak belajar. 2 saja kan, syarat mandi wajib ni. Niat, ratakan air seluruh badan. Kan? Di mana badan tu? Semualah. Masuk yang dalam-dalam tu tak payah dalam. Yang zahir saja. Dalam hidung tak payah lah kau masih bersih kan. Tak payah kau mau swab test lagi kau mandi wajib tu. Mudah apa mandi wajib ni kan? Sama juga mandi mayat ni. Sama juga. 2. Niat dan meratakan air seluruh badan. Mana yang benda perkara ataupun benda yang boleh menghalang air, rata air di seluruh badan, kita kena buang. Sisik apa semua kan. Itu kena kami ayat itu betul lah. Kebersihan, najis di rumah kan? Ini perlu penghayatan agama yang betul kan? Mesti benar-benar menghayati agama itu dengan baik. Apabila kurang, ini akan berlaku pecahan institusi keluarga. Sebabkan kebersihan, disebabkan tak sembahyang, perkelahian berlaku dan sebagainya. Bila berlaku perceraian. 2. Tidak bertanggungjawab.
Ini pun banyak kan berlaku. Mengabaikan nafkah, okey, mengabaikan kerja-kerjanya sebagai seorang isteri. Dia tinggal rumahnya tanpa ada kenal suami keluar, dia enjoy main macok dan sebagainya. Main skateboard. Ini dia main skateboard sama kawan-kawannya. Tanggung jawab di rumah ada perlu dibuat dan sebagainya lah. Ini banyak kan. Laki pergi keluar rekreasi yang dia tinggalkan tanggung jawab yang sebenar. Ada cerita tu dia pergi main golf, sekali pulang, kena rebus tu bola golf, kasih makan sama suaminya. Dah sandi tu kan. Tapi selepas tu dia ambil lah tanggung jawabnya. Macam-macam lah cerita tak tanggung jawab ni. Ketiga, masalah kesihatan. Juga berlaku kan, apalagi pandemik ni. Bukan COVID ni kan, dulu ada HIV, Ebola dan sebagainya. Apabila ada sakitnya ni, terus berlakulah perceraian. Tahu-tahu ada HIV, AIDS. Tahu-tahu dia dia stroke kan, masalah kesihatan, mati pucuk kan, lemah upaya lah, lemah upaya di segi nafkah batin. Jadi ini juga di antara faktor lah. Kalau bukan itulah semata-mata. Ada juga orang sakit HIV, dia boleh bersama, kan? Dia boleh bersama. Dia boleh ambil anak angkat, nakkan beranak. Ada kan? Ada kes ni. Dia sebelum kahwin dikenal pasti setelah saringan pasangannya HIV positif. Kahwin juga dia, sebab memang dia cinta habis kan. Cinta dia ini, dia punya sayang. Dia kahwin, dapat juga anak, tapi anak angkat lah. Dapat juga anak angkat, yang merasai juga macam mana mau piara baby, dia ambil lah. Apa tu, keluarganya ada yang satu tu ambil anak angkat di rumah kebajikan. Dapat juga ada baby, tapi bukan dari dia. Orang tanya, Ustaz, macam mana dia mau hubungan kelamin? Dia elak lah daripada jangkiti kan, HIV dia guna kondom dan sebagainya. Begitu kan? Ada juga yang tak berlaku. Apa yang dah jadi kahwin ataupun bercerai setelah kahwin tahu kesihatan pasangan, ada juga. Jadi ini kes-kes yang ada certain kes. 4, yaitu perbezaan latar belakang. Ini juga akan berlaku kan. Masa memilih itu okey. Setelah kahwin barulah berlakunya ada perbezaan yang amat ketara kan setelah kahwin. Dia kahwin orang Arab. Arab ni jenis bukan panggil abang kan, panggil nama kasarnya kan. Kalau laki dia nama Daud, bukan dia panggil abang. Bukan dia panggil darling kan, sayang kan, tak. Daud. Daud. Gitu lah style dia. Orang kita ada juga begitu, tapi Arab kebanyakan begitu kan. Bukan ada perbezaan latar belakang dan sebagainya kan, suku dan sebagainya akan berlaku. Itu antara faktor berlakunya perceraian. Masalah seksual, ada yang kurang, ada yang terlebih kan. Ada yang kes pakai susuk di kemaluan, tukar suami sampai 9 orang barulah puas sebab sama-sama pakai susuk kan. Berlaku perceraian. Masalah seksual, masalah ekonomi, ini antara juga yang berlaku pengubaran ataupun perceraian. Masalah kerja ya, masalah komunikasi, percakapan kan, cakap ataupun message, tulisan dan sebagainya, itu juga komunikasi kita ketika ini. Orang ziarah ke rumah-rumah, mana bercerita sekarang SMS, telepon dulu bos, aku mau pergi rumah kau. Geng, aku mau pergi rumah lagi, bang, datang ke rumah. Sampai rumah bukan bertutak, bukan bercerita. SMS. Ya, ada sudah kopi apa semua, tapi begitu. Kan lain suasana sekarang kan. Berziarah tetapi masing-masing dengan gadget dan sebagainya. 9. Campur tangan pihak ketiga. Ini adalah banyak berlaku kes-kes yang seperti ini. Itu campur tangan pihak ketiga sama ada selingkuh ataupun pihak ketiga ni ada keluarga yang masuk campur dan sebagainya dalam urusan rumah tangga mereka.
maka ini adalah antara faktor juga pembubaran berlaku ataupun perceraian dalam perkahwinan. Masalah akhlak sosial, okey, pergaulan, akhlak. Jenis-jenis perceraian ni iaitulah ada 5: talak, taklik, khulu', fasakh, li'an. Banyak 5 lah. Hukum syarak 5, rukun nikah 5, kan? Rukun Islam 5. Banyak 5 ni kan, rukun negara pun 5. Jenis-jenis perbubaran pun 5. Iaitu talak, taklik, khulu', fasakh, li'an. Kita tengok satu. Talak tu apa dia? Talak ni artinya iaitu melepaskan ikatan. Talak. Ta, lam, qaf. Talaqa. Kita bilang tolak, kan? Lepaskan ikatan dari segi bahasa. Leraikan. Istilahnya iaitulah melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz cerai, talak, atau seumpamanya cerai dan talak. Okay? Seumpama lafaz cerai dan lafaz talak. Oleh suami kepada isteri. 3 lazim tu. Lepaskan ikatan perkahwinan, 1. Menggunakan lafaz cerai, talak atau seumpamanya, okey, oleh suami. Ialah kan dalam takrif istilah ni. Maknanya kalau lafaz dia selain daripada cerai dan talak itu tidak menjadi istilah. Ataupun guna juga lafaz cerai talak tapi daripada isteri. Dah jadi kan? Gaduh-gaduh isteri dia kan, "Bang, aku cerai kau 10 talak." Panas hatinya kan? "Bang, aku cerai kau sebanyak bintang di langit." Sakit sudah hatinya. Anda jatuh kan? Tidak menepati istilah hukum syarak. Tapi kalau suami yang bilang 1 juta ikan di laut, dia bilang talak siang ada nombor pun jatuh suami kan? Apa contohnya? Seperti dalilnya iaitulah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 dan juga At-Tirmizi ataupun Tirmizi 1184, hadis yang 1184. Apakah maknanya? Bukanlah dalil pensyariatan yang menunjukkan bahwa Islam menggalakkan perceraian, tidak, bukan kan? Islam bukan mengelak, dari segi dalil ni bukan mengelak, tapi ia sebagai alternatif, satu pilihan, option bagi orang yang sudah memang sudah sedap, sudah siap, sudah ni sepatutnya tenang bani, mawaddah, rahmah, si sayang, sakinah, kan? Tiba-tiba huru hara, huru biru sudah ni kan? Berantakan sudah ni. Jadi macam tidak sedap sehati bagi suami atau bagi isteri. Maka Islam memberikan ruang, walaupun dimurkai oleh Allah, tapi memberikan ruang untuk berlakunya perpisahan, perceraian. Itu sebenarnya bukan menggalakkan ni, enggak, walaupun ada dalam Al-Quran surah At-Talaq, tapi bukan bermakna satu penggalakan daripada agama syarak itu sendiri. Allah suruh kita cerai, tidak. Tapi ini adalah satu ihsan, kan? Satu juga ruang di mana kita boleh memilih ataupun sebagai alternatif. Hukum talak. Hukum talak sama, 5 juga. Tadi kan hukum syarak tu lah. Hukum syarak 5. 2 perintah, 2 larangan, 1 harus. Okey. Apa hukumnya isteri masak? Kalau saya tanya kan, macam-macam jawapan dari bilang wajib, sunat, haram, makruh, harus. Boleh jadi. Tapi pada asalnya itu harus. Kalau kita bilang wajib, berdosalah kalau dia nak masak. Mesti masak. Kan? Kalau kita bilang haram, haram pula kalau dia mau masak. Ditegah dia untuk masak. Kan? Harus. Begitu juga makan nasi ni kan. Beras yang kita masak, rebus, masak, tanak dia jadi nasi. Kita makan. Apa hukumnya? Adakah wajib, sunat, haram, makruh? Harus. Asalnya. Dia akan jadi haram kalau jadi tapai. Dia jadi haram kalau sekiranya nasi itu kita curi. Kan? Jadi wajib kalau kita bilang, oh kalau nak makan nasi mati nih. Keperpiaran sudah. Pusat kan keluar sudah orang nak makan nasi.
wajib makan nasi, kan? Pada asal dia harus. Sebab kenapa harus? Ada orang lain tidak makan nasi, bah. Orang putih, orang hitam tidak makan nasi, orang makan apa tuh, kut lah, makanan asasi mereka. Ada yang makan roti tepung kan, roti yang memang sama dia punya karbohidrat dan sebagainya, tenaga dan sebagainya kan. Tapi dia bukan makan beras, nasi itu. Hukum talak pun begitu kan. Boleh jadi harus, boleh jadi haram. Sudah kita tengok bagaimana dia boleh jadi begitu. Lafaz ya, sama ada nyata sareh ataupun sindiran, kinayah. Dua. Lafaz yang sareh itu jelas menunjukkan maksud talak itu sendiri. Okay. Maksud talak itu sendiri menunjukkan lafaz itu menunjukkan talak ataupun cerai. Contohnya, saya talakkan kamu. Ada juga talak ni arti dia arak kan, kalau di Sabah. Talak RM2,5 satu botol. Itu minuman arak. Ada kan talak tu kan. Tapi maksud di sini talak ni itu cerai. Aku ceraikan kamu dengan talak 1 atau 2, 3. Tanpa ada bilangan pun, itu pun boleh berlaku perceraian. Okey. Itu jelas menunjukkan perceraian. Ada juga lafaz yang tidak jelas, iaitu dia pinjam perkataan lain ataupun kinayah. Ni maknanya sindir. Contoh, kamu baliklah ke rumah bapak kamu, atau engkau haram bagiku, dengan niat dia mau cerai. Dia tidak sanggup perkataan talak dan cerai itu saja. Dia guna perkataan lain, sindir. Keluar kau dari rumah ni. Kan? Contoh. Keluar kau dari rumah. Kalau tidak, naik kaki aku ni di muka kau. Contoh lah kan? Balik kau sana. Syuh. Keluar. Contoh kan? Itu kinayah. Tapi memang dia niat. Bagi perempuan, dia kena pastikan lah kan. Pergi Jabatan Agama, pergi mahkamah, pastikan. Tidak tu. Ataupun pergi tanya abang dulu kan. Bang, yang bilang, kalau cakap begitu, suruh kau cerai aku tak? Dia diam-diam apa semua tu. Dalam keadaan marah. Beritahu je betul kan. Tapi kalau dia bilang, keluar kau, keluar. Keadaan tu, ada ular pas situ. Tidak akan jadi jatuh tanah. Ada ular situ, keluar, keluar. Tengok keadaan lah, beritahu betul kan. Keadaan macam mana. Tengah-tengah bergaduh, tiba-tiba dia bilang, keluar kau dari sini. Itu kan sudah menunjukkan ada benih-benih pertalakan, perceraian kan. Maknanya perempuan kena pastikan istri itu mau talakkan, terus sebaliknya, dan boleh refer kepada jabatan agama dan juga mahkamah. Jadi senang kan. Bagian talak ni ada talak raja'i, ada talak bain. Bain ni ada sughra, ada kubra. Kalau raja'i ini boleh rujuk, bain tak boleh rujuk. Kena nikah semula. Mudah paham gitu ya. Raja'i rujuk. Raja'i itu kata rujuk lah tu. Bain maknanya yang nyata perceraian tak ada rujuk, kena nikah semula. Jadi talak ni ada sunni, ada bid'ah. Sunni ni apa dia? Harus, boleh. Dalam keadaan istri itu suci yang tidak disetubui, itu harus hukumnya. Tapi walaupun bid'ah ini hukumnya haram, jatuh juga talak. Haram kita lafazkan talak ketika istri itu dalam keadaan haid, nifas ataupun suci yang telah disetubui. Main kan? Berlaku talak ni haram hukumnya. Jangan bilang itu benda-benda lain tu haram. Kita bilang, tahu-tahu orang bertalak tu pun melakukan perkara yang haram. Kan? Rusak. Ingatlah, rusak. Kalau bahasa kita lah. Dan betul bunyi tu, rusak. Perit sangatlah bunyi tu kan. Jadi, jangan lakukanlah. Sebaiknya gagalah kan. Dalam keadaan, tengok dalam keadaan macam mana kan. Maknanya dinukailah oleh Allah, walaupun ada ruang gitu. Dari segi prosedurnya talak ni iaitu 47. 47 section 47 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004 EUUKINS 2004. Dalam enactment ini menyatakan bahawa ada satu prosedur tentang permohonan perceraian di mahkamah. Okey.
orang inilah yang akan kita isi 47. Oke, kalau berlaku perkelahian, pergi mahkamah dia akan bagi orang. Orang apa tuh? Mohon perceraian. Itu adalah seksyen 47. Kalau dia bercerai di luar mahkamah, itu akan diisi permohonannya dalam seksyen 57 dalam enactment yang sama. Kita undang-undang keluarga Islam ni ada. Kita ada 3 undang-undang nih di Sabah nih kan. Satu undang-undang syariah ni lah. Keluarga Islam, kita orang Islam, kita ada undang-undang ni kan. Dilindungi oleh undang-undang. Ya. Kedua, sivil. Kita ada undang-undang sivil kita pakai kan. Undang sivil. Kalau orang Islam memang dia pergi undang syariah lah. Kalau bukan Islam dia pergi sivil. Mahkamah biasa. Ada lagi satu, mahkamah kita ni undang-undang adat. Kan? Mahkamah anak negeri panggil kan. Ini juga valid. Tiga-tiga ni undang-undang yang kita guna pakai di negeri Sabah. Tidak sama dengan negeri-negeri lain. Mungkin negeri lain, negeri 9 salah yang lebih kurang sama kita atau Sarawak. Tapi kita itulah ada 3 ni kan. Bagi orang yang pagan, dia pergi sini lah. Undang-undang, enactment, dia mau kawin kan. Dia tidak ada gereja kan pagan ni. Dia tidak ada kanisa. Dia tidak ada surau, masjid ataupun tempat peribadatan. Di mana ada tempat-tempat yang pokok itu boleh dianggap Tuhan, pokok itulah kan tempat yang menyembah dan sebagainya. Nanti besok di tempat lain ada kuasa dan lain lah. Ikut mana-mana lah kan. Ada yang saya dipahamkan begitu. Mereka ini menggunakan undang-undang adat, perkawinan mereka, perceraian mereka dan sebagainya. Sogit dan sebagainya. Taklik. Tadi talak habis. Yang kedua itu taklik jenis perceraian ini. Taklik yaitu semasa akad nikah. Ini seksyen 22. Enactment yang sama seksyen 22 yaitu lafaz taklik yang telah ditetapkan tidaklah dibaca oleh suami semasa nikah. Semasa nikah dibaca taklik itu kan. Sekiranya tidak memberi nafkah selama 4 bulan qamariyah, maka jatuhlah istriku dengan talak 1. Ini ada seksyen 22. Taklik dalam tempoh perkahwinan, ini pula dalam tempoh perkahwinan, lepas cerai oleh suami yang dikaitkan dengan suatu perkara. Kalau kau beli juga kancil turbo L2, LS ni, apa semua L4 ni, kau beli juga, tercerailah kau, contoh kan. Maka gugurlah apabila dia membeli kancil L4 tadi, atau L5 turbo. Okey. Kamu tercerai jika keluar dari rumah ini. Jatuh. Keluar saja jatuh. Okey. Ini contoh-contoh perceraian secara taklik. Satu, nanti kita nikah, kita baca taklik. Kalau berlaku, maka jatuh talak. Tapi tidak, dia ada dia punya implikasi masing-masing. Ya? Iaitu implikasi lepas taklik ni tidak boleh ditarik balik. Kalau sudah begitu, tidak boleh ditarik balik. Ya? Kalau kau undi A, kau nak undi B yang macam aku undi, jatuh talak. Ada berlaku gitu kan? Gaduh. Pasal undi-undi. Bukan undi politik kan, undi yang lain-lain. Ya? Kemudian talak tidak jatuh selagi perkara yang dilafazkan tidak berlaku. Talak tidak jatuh kan, selagi tidak jatuh, selagi tidak berlaku benda. Okey. Janganlah bagi taklik, melainkan yang tadi itulah, itu yang masa nikah dibaca oleh suami itu menjaga, memelihara isteri. Yang ketiga itu khulu'. Khulu' ni tebus talak. Tebus talak yang macam mana? Perceraian berlaku dengan bayaran atau harta yang disetujui di antara suami dan isteri. Apa kata isteri? Bang, ceraikanlah aku dengan bayaran 1,000. Bayar kau 1,000. Suami pun setujulah. Aku ceraikan awak, ceraikan kau dengan bayaran 1,000. Ceraikan aku dengan sebuah Mercedes. Ceraikan aku dengan, aku bayar kau, bagi kau rumah sebuah. Kan? Aku cerai kau dengan Mercedes yang kau bagi lah. Satu. Ini khulu' kan? Jadi begitu. Suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya, melainkan dengan akad nikah dan mas kawin yang baharu, bain sughra. Mengurangkan bilangan talak. Suami tidak wajib tanggung nafkah semasa dalam iddah kecuali isteri sedang mengandung. Ini dia punya pesan aplikasinya.
Prosedur khulu ni, tebus talak ni iaitu section 49. Suami boleh melepaskan talak secara khulu setelah diarahkan oleh mahkamah. Mahkamah bilang okey, lepaslah depan hakim kan. Jumlah bayaran ni dipersetujui dan boleh ditentukan oleh mahkamah. Agak-agak lah bahkan kalau isteri itu tidak dapat beli Mercedes kan, tengok keadaan lah. Yang keempat itu fasakh. Pakaian talak, taklik, khulu dan fasakh. Fasakh ni tumbuhan perkara ini disebabkan oleh suatu keadaan yang diharuskan oleh hukum syarak dengan kuasa mahkamah syariah. Tidak perlu pun kedua-dua salah satu hadir, mahkamah boleh gugurkan kan dengan tuntutan fasakh oleh pasangan. Kesan dia apa? Implikasi dia tidak mengurangkan bilangan talak. Isteri wajib beriddah. Isteri berhak dapat tempat tinggal masa iddah. Pasangan tidak boleh rujuk. Nikahlah mulaan. Kenapa berlakunya fasakh ni? Seksyen 53. Antara alasan sebab-sebabnya iaitu suami atau isteri menghilangkan diri selama 1 tahun atau lebih. Hilang, tak tahu ke mana. Isteri ataupun suami atau isteri penjara selama 3 tahun atau lebih. Bolehlah kan. Isteri dah jadi keldai dadah. Kena tangkap sana. Dijatuhkan hukuman 3 tahun atau lebih. Kan? Suami mengatar saja sini, tahan. Dia boleh tuntut fasakh. Kan? Hakim mahkamah. Jangan main fasakh-fasakh sendiri kan. Di mahkamah. Jadi ada surat kan, ada hitam putih. Jangan begitu sekarang ni kan, dah boleh main cakap mulut. Mesti ada hitam putih. Mau wakaf ke apa semua, mesti ada hitam putih. Apa saja. Nanti orang boleh kasih apa tu, manipulasi lah dan sebagainya kan, fitnah macam-macam sekarang ya. Suami isteri tidak menunaikan nafkah batin selama 1 tahun tanpa sebab munasabah. Kenapa kau tak bagi nafkah batin? Sebab apa lah? Itu tanpa sebab kan? Maka isteri ataupun sebaliknya lah, yang dah dibagi ni nafkah batin, maka boleh menuntut fasakh untuk cerai itulah. Suami isteri telah gila selama 2 tahun, mengidap penyakit berjangkit. Yang ada sekarang, suami mati pucuk atau isteri tidak upaya yang menghalang persetubuhan, anda boleh berlaku. Suami isteri menganiaya pasangan. Adakah suami kena aniaya oleh isteri? Ada kan? Sebaliknya juga ramai berlaku suami menganiaya isteri. Ada aniaya dari segi fizikal, ada juga dari segi mental. Ada juga begitu. Itu juga boleh menganiaya kan? Masuk dalam kategori menganiaya, fitnah dan sebagainya. 7. Suami isteri murtad. Ini pun boleh tuntut pasangan. Dapati murtad. Jadi boleh kemukakan dengan hakim. Jangan kemukakan di masjid, umumkan di masjid, jangan kan? Ataupun dengan jiran-jiran sebelah. Mesyuarat ahli, mesyuarat tingkap, jangan. Mahkamah. Suami isteri dianggap mati. Kemudian itu pun ada confirmation daripada pihak yang berbilang kuasa menganggap, ini mati sudah aku punya suami ni. Kan? Mati sudah aku punya isteri ni. Jangan pula belum lagi isteri pondok-pondok di rumah, mati aku punya bini. Buat tuntutan cerai. Suami cuai memberi nafkah selama 3 bulan. Ini kan masa. Kemudian isteri dikawini sebelum balik. Li'an yang terakhir itu sumpah suami apabila dia menuduh istrinya melakukan zina tanpa saksi atau menafikan kandungan istrinya daripada benihnya, dan istri suami itu bersumpah menafikan tuduhan suami. Sama-sama lah. Suami bersumpah kan istri dia melakukan zina dan kandungan itu bukan aku punya. Kandungan itu bukan aku yang setubuhi, orang lain terima. Istri juga bersumpah, enggak, bukan nih, memang enggak betul tuh tuduhan suamiku, sampai lama bersumpah. Ini gugur had khazaf dan had zina. Itu had khazaf menuduh istri berzina atau menuduh orang berzina. Zina pun gugur, tidak bagi yang sudah kahwin yaitu direjam kan, dalam hukum Islam ataupun disebat 100 sebatan.
Kita ada tahu dalam management 80 kalau 81 lah. Kalau berzina dapati bersalah dalam bab zina ni, kita rotan juga. Di Malaysia rotan. Kita sudah ada 8 kali kes. 7 di Tawau, 1 di KK. Saya dipahamkan ada juga di KK, sebatan, 6 sebatan. Di Tawau 5 kali di mahkamah, 2 kali di masjid. Masjid Kausar kan. Tapi secara tertutup lah, ada orang tertentu jadi jemput. Sebatan, 6 sebatan. Memang asalnya pada 100 di Atu Jaldah kan. Tapi yang mengikut perlembagaan yang diberikan itu 6 sebatan. Sebatan syariah ni tak macam sebat sivil. Sebat sivil ni cabut kulit tu kan, pelanting kulit PC apa semua tu. Mengkarau lah. Walaupun 3 sebatan, sama syarat juga kalau pada 3 sebatan ni. 3 sebatan sekaligus. Memang sandi lah. Apa dia kalau 20? Memang kebaslah badan. Tapi kalau syariah ni yang saya saksikan di Sabah, rotannya tu hendaklah apa tu? Dia lebih pada pendidikan. Pasangan difarakkan dan tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Anak dinasabkan pada ibu kan, dalam kitab punya akta pun jelas, isteri hendaklah beriddah tetapi tidak layak mendapat nafkah dan tempat tinggal semasa iddah. Prosedur li'an ni di mahkamah, bukan di jiran tetangga, bukan di tamu. Buat satu pentas di tamu masih umum, jangan menggunakan lafaz tidak jadi. Mesti mahkamah. Menggunakan lafaz sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi. Kan? Pengakuan bercakap benar diulang 4 kali kemudian dilaknat. Sampai begitu kan. Isteri pun sebaliknya begitu 4 kali menafikan. Serta sumpah laknat sekali kan. Okey. Implikasi perceraian ni dari segi iddah, nafkah, dah 5 minit ya. Khabana, muta'ah, harta perceraian dan rujuk. Ada 6 implikasi perceraian. 1 iddah, itu tempoh lah. Sama ada tempoh bercerai hidup ataupun tempoh bercerai mati. Kalau orang dulu banyaknya matilah. Campur, saya boleh misalkan suami isteri. Campur maksudnya kubur lah kan, matilah. Sekarang ni banyak berlaku, wallahu alam, disebabkan apa? Berlaku perceraian itu disebabkan masih hidup kan? Dan sebab yang lain tadi je lah. Banyak tadi 10 kan. Itu iddah. Iddatun, tempoh. Jadi tempoh ni, kalau suami mati 4 bulan 10 hari. Tapi kalau isteri mati, tak ada tempoh. Mesti adat je lah, janganlah terlampau kan. Bini mati baru je, mesti merah lagi kubur, sudah besok kawin nikah. Begitu kan. Tapi yang iddah ni biasa istilah. Suami mati, ya itulah 130 hari kan. Ataupun 125 hari gitu. Sebagainya. Masih mempunyai haid, itu 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau orang yang masih ada haid, putus haid, kalau yang sudah menopause kan, contohnya kan 3 bulan, itu 90 hari. Sedang hamil sampai melahirkan anak, itu adalah tempoh iddah. Lepas tu dia boleh kahwin lah. Nafkah dalam iddah iaitu tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan, kebajikan bagi isteri yang sudah tengah mengandung. Bagi isteri yang tidak mengandung, ya, kalau talak wajibnya tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan, kebajikan. Kalau talak bain, itu yang bukan rujuk, tempat tinggal saja. Jadi, lelaki jangan senyum-senyum ketawa-ketawa sana. Kalau sudah bercerai, kita tengok ni benda ni. Ini adalah hukum syarak dan tuntutan agama. Dah buat satu kesalahan, dosa di sisi Allah dan juga kesalahan dari segi management. Hadanah, iaitu jagaan anak. Ibulah yang paling berhak untuk menjaga anak yang kecil 11 tahun ke bawah, kan? Yang kecil itu maksudnya 11 tahun ke bawah. Itu lebih berhak. Boleh dituntut juga lah, kan? Boleh. Nafkah anak oleh suami. Tengok keadaan.
Nafkah anak, tanggung jawab bapa menanggung nafkah anaknya yang merangkumi tempat tinggal, pakaian, makanan, pengobatan, dan pendidikan sama dalam jagaan atau uh, dalam jagaannya ataupun orang lain. Itu maksud nafkah kan? Mut'ah, bukan kawin mut'ah, mana sagu hati. Dalam surah Al-Baqarah ayat 236, itu yang dimaksudkan mut'ah itu sagu hati yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Mahkamah bilang 300 lah sebulan. Mahkamah bilang 1.000, dia orang kaya 1.000 lah. Mut'ah tu kan. Kalau tidak bagi, miss 1 bulan, 2 bulan boleh tuntut mahkamah. Tidak dibayar juga, mahkamah akan panggil suami. Kenapa tidak bayar? Tidak ada duit. Bila kau ada duit, bayar. Wajib. Kan? Kan senang-senang nih. Yang kau ketawa-ketawa sana kalau suami ini sudah bercerai. Senang. Jaga Islam menjaga apa ni? Wanita perempuan ni kan, dalam keadaan begitu pun Islam masih melihat implikasi-implikasi itu. Kemudian yang kelima itu harta perceraian. Kalau ada duit bagi 2, kalau ada kereta panggal 2, rumah panggal 2, bagi 2, 1/2. Atas perceraian kan. Ulang bukan senang nih kan, berlaku perceraian nih kan. Hartamu hartaku juga. Kan? Tetap juga bagi 2. Hendaklah bagi potong rumah kereta itu, bagilah nilai yang ada. Kemudian rujuk ni dikasihnya dalam perceraian ini mengambil istri yang ditalak kerajaan kepada ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu. Rujuk adalah hak suami. Ya? Suami rujuk diterima, ikutlah prosedur kan, daftarkanlah supaya ada rekod-rekod bahawa kita telah bercerai. Pasangan itu telah bercerai. Kemudian dia pernah rujuk kan. Kalau tiada berlaku rujuk, mungkin berlaku zina, boleh berlaku maksiat, kan? Kebersamaan ataupun bersekedudukan tanpa ada rujuk. Mana tahu kan? Bukan mana tahu, memang ada kes pun yang kita tangkap. Tiada rujuk, tiada bukti rujuk. Kita tangkap, bini aku nih. Mana bukti bini kau? Ni, apa ni, sijil kawin, kami kawin tahun sekian. Ada kau punya perceraian ni sekian, bercerai. Kami serujuk, mana bukti rujuk? Tidak ada. Jadi kes. Apa-apa cerita balai, cerita mahkamah, kan? Dari masalah. Jadi section 52 itu prosedur rujuk. Jangan anggap enteng kan? Enactment yang sama semua, keluarga Islam 2004. Itu rujuk sah, rujuk anda laporkan pada pendaftar, tengok kan? Rujuk sah walaupun isteri tidak bersetuju, jadi sah. Tapi kena laporkan. Mahkamah hendaklah melantik jawatan kuasa pendamai. Ya? Pendamai ini ada di mahkamah ya. Kemudian kesalahan penalti. Kalau bercerai luar mahkamah, dia bercerai di rumah, di tamu, bercerai di kereta, yang penting bukan di mahkamah lah, kan? Bercerai di kedai, tinggal-tinggal minum, bergaduh, berlaku perceraian. Itu luar mahkamah. Ini adalah satu kesalahan pada suami kerana dia melepaskan cerai kepada istrinya di luar mahkamah. Kalau marah-marah bergaduh, diam-diam pergi mahkamah, isi borang 47 kata itu. Isi borang, kan? Section yang sama dalam section 47 kan, disertai lah. Lepaskan di mahkamah depan hakim. Itu lebih selamat. Dan kena denda lah. Kalau dia cerai juga, belum dia mohon ke mahkamah, maka kenalah dia cas denda 1.000. Disiasat lah, disiasat. Baru keluar sijil. Itu yang banyak masalah sekarang, baru keluar sijil perceraian. Anak sudah beraban-raban, mau sekolah, tidak ada sijil cerai. Terpaksa bayar dulu denda lah, baru keluar sijil cerai. Perceraian yang tidak laporkan pun sama, kan? Satu kesalahan dalam enactment juga. Bukan apa nih, penjagaan kepada istri ataupun mantan istri itu kan, perempuan ini sendiri dijaga supaya jangan sembarangan, sembrono dalam bab perceraian walaupun dibenarkan oleh hukum syara. Tinggal 1 menit. Akhirnya yaitu kesalahan-kesalahan ini semuanya tidak lebih daripada 1.000 dan ada yang sanggup dipenjara. Kalau berlaku perceraian tidak boleh terbayar, maka adalah satu kesalahan. Dan kena ingat
Abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitulah perceraian. Banyak-banyak benda halal yang dimurkai oleh Allah, inilah salah satunya kan at-talaq. Berlaku perceraian walaupun tadi bid'i kan, sunni, minta maaf. Sunni harus belum disetubuhi istrinya, tiba-tiba berlaku perceraian. Oleh kerana mungkin adalah clash yang nak nanggam ke semua ni kan, harus, tetapi Allah murka kepada perceraian yang berlaku walaupun sunni tadi. Harus. Apatah lagi yang haram, bid'i. Dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan mengandung. Kan? Jadi itu haram dan Allah lebih murka lagi. Dalam riwayat Abi Daud, hadis yang ke-2178. Lebih kurangnya saya mohon kemaafan, mudah-mudahan saudari dalam hati dari Allah SWT dan dijauhi daripada penyakit yang berjangkit, terutamanya wabak COVID-19. Lebih kurangnya saya mohon kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.